Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam, dan diberikan kepada kita nikmat kehidupan dalam keadaan kita diberi lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang bersyukur dan sentiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita membicarakan lagi pembicaraan bagaimana orang-orang daripada kita ni terdiri daripada golongan salafus salih, iaitu orang sama ada para sahabat, para tabi'in, mereka menyebut tentang masalah kehidupan dan kematian. Kita berada pada muka surat 62 dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah suka bertemu dengannya, dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi ini kita faham secara zahir, maksud zahir hadis cukup memadai kepada kita. Makna orang yang suka bertemu dengan Allah ni ketika mana kalau dia hidup, mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi tidak ada kesukaran kepada dia bila Allah Taala perintah dia taat. Maknanya mereka sentiasa bersedia untuk menghadapi mati. Kalau sebut tentang mati, mereka tak menjadi masalah. Kerana apa? Persiapan dengan ketaatan itu dah ada pada dia. Orang yang takut, yang benci bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Mereka ni maksiatnya banyak. Mereka ni banyak melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau menyebut kematian, kematian tu menakutkan dia. Sedangkan dalam keadaan mereka tahu bahawa cerita selepas mati ni berbagai-bagai. Mereka menyembunyikan perkara ni. Jadi nak bertemu dengan Allah rasa takut sebab apa? Persediaan dengan amalan yang tak ada. Dosa yang banyak ketika mana nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat berkata, tetapi kami tak suka kematian. Tengok tuan-tuan, para sahabat pun takut. Mereka sebut pasal mati ni, mereka pun kalau boleh janganlah sebut masalah mati. Sebab mati ni amat menakutkan. Bukan kerana mereka takut nak mati, tapi sebut tentang kematian ni kalau boleh, maknanya memutuskan semua kelazatan. Sebut tentang mati ni, para sahabat dengar tentang masalah mati ni akan memutuskan semua kelazatan dia. Mereka nak berseronok tak boleh, kerana takut mati datang. Mereka ni nak duduk bergembira, takut kerana apa? Takut persiapan mereka tak ada. Jadi dengan sebab itu mereka kata, ya Rasulullah, kami ni tak menyukai mati, ya Rasulullah. Maka baginda berkata, bukan begitu. Sesungguhnya ketika mana derita yang dialami oleh orang-orang yang beriman, iaitu orang yang taat, ketika mana hidup dekat atas dunia, melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, buat amal soleh, tidak meninggalkan apa-apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, maka dalam menempuh perjalanan kepada Allah, iaitu dalam saat kematian dan seterusnya, alam barzah, kemudian di padang mahsyar, timbangan amal, sirat dan sebagainya, maka orang-orang ni akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi kemudahan. Masuk dalam kubur,
Allah Ta'ala meringan, memudahkan urusan kubur. Soalan-soalan dalam apa ni, dalam kubur oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dia diberikan kerehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Hari yang kita tengok dan saiznya maknanya 2-3 kaki dengan 6 atau 5 kaki setengah atau 6 kaki dengan kedalaman 4 kaki setengah, maka itu yang kita tengok. Tapi hakikatnya orang yang masuk, kalau sekiranya dia banyak amalan, Allah Ta'ala akan membesarkan, meluaskan rumahnya di dalam kubur itu seluas mata memandang. Hari ni kita punya rumah pun ada ukuran, tuan-tuan. Kita duduk kat rumah ni yang kita beli sekarang pun ada ukuran. 30 kali 60, 27 kali 40, ada ukuran. Tapi orang yang masuk di dalam rumah yang dikatakan kubur, kalau dia banyak amalan di sisi Allah, maka seluas mata memandang tempat dia dan diberikan kerehatan kepada dia, tanpa ada gangguan. Sehingga maknanya pada saat hari Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, maka mereka digerakkan balik. Sehingga pada waktu itu mereka mengatakan, siapa ke yang mengacau aku tidur ni? Sedangkan pada waktu itu telah sampai janji Allah, iaitu hari kiamat. Jadi dia tidur sepanjang, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada pun mereka yang suka, yang maknanya maka ia akan merasa suka bertemu Allah, dan Allah Ta'ala suka bertemu dengan. Sebab apa? Kerana dia taat kepada Allah, dia ikut perintah Allah, perintah Rasul. Allah Ta'ala suruh dia ikut. Sudah tentu orang yang macam ni menjadi kesukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Apabila dia perintah, dia buat. Jadi dengan sebab itu, macam kita lah, kita hidup kat atas dunia, kita ada ibu ayah. Kalau ibu ayah kita perintah, suruh, semua kita buat, maka ibu bapa akan jadi suka kepada kita. Cuba hari ni, tuan-tuan, kalau sekiranya kita diperintahkan, kita cari jalan, menyeleweng, tak mau buat, maka ibu ayah akan jadi benci. Sama juga kalau kita bekerja, bos kita bagi semua kerja, kita buat dengan sukarela. Kalau tak ada, kita cari, mana tentu orang akan menyayangi kita. Tapi kalau kita bekerja asyik mengelak ayah, orang pun benci, tuan-tuan. Sehingga kalau dia dapat maknanya sesuatu anugerah pun, orang rasa ini pelik bin ajaib, kenapa dia boleh dapat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beginilah maksud yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu malam menjelang pagi, nak dekat subuh, waktu sahur, menjelang pagi, ini waktu sahur lah, Huzaifah bin Al-Yamani berkata kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Abu Huzaifah ni merupakan dia ni merupakan ketua As-Suffah, ketua para fuqara yang duduk di depan, bertetangga depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada seramai 70 orang. Rasulullah dia menjaga 70 orang fakir. Kan? Duduk depan rumah Rasulullah. Tempat dia sekarang ni masih ada lagi, cuma dah ditinggikan tempat dia tu. Kalau kita pergi di depan kubur Rasulullah tu, tu rumah Rasulullah, kubur tu rumah, di depan tu satu tempat yang tinggi tu, yang boleh memuatkan lebih kurang 70 orang. Di situlah maknanya para suffah duduk tiap-tiap hari, mereka belajar dengan Rasulullah, belajar hadis, membaca Quran dan sebagainya. Mereka ni makan dengan sebab diberi oleh orang, para sahabat, dengan sebab zakat, dengan sebab hadiah dan sebagainya. Mereka makanlah apa-apa yang dibagi. Dan ketua bagi segala fuqara ni, maka ialah Abu Huzaifah, dia punya ketua dia. Dan Abu Huzaifah ni, Masya Allah, hebatnya. Kerana apa? Dia merupakan salah seorang sahabat yang menghafal 5,000 hadis. Dan hadis ni semua adalah hadis sahih. Kan? Kalau riwayat Abu Huzaifah ni memang tak boleh dinafikan. Ni seorang sahabat. Sehingga dia pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, susahlah nak menghafal. Susah belajar, tak pernah dapat. Kan? Nak belajar tapi tak lekat dalam kepala. Maka Rasulullah kata, ya Abu Huzaifah, bentangkan imamah kamu. Bentang. Ni imamah ni, rida ni, bentang. Bentangkan. Rasulullah pun kaut sesuatu masukkan dalam. Dengan isyarat je. Kaut. Lepas tu,
Kata Rasulullah, ya Abu Huzaifah, pakai balik, letakkan dekat atas kepala. Maka Abu Huzaifah mengatakan bahawa sejak Rasulullah buat itu kepada aku hafal semua, tak keluar dah. Terus masuk aja, tak keluar. Inilah keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan buat macam tu, tak dapat apa-apa tuan-tuan. Kan? Macam kita tak ada apa. Jadi ini cerita, dan banyak lagi lah kehebatan Abu Huzaifah ni yang kita kena bacalah sejarahnya kan. Maka Abu Huzaifah Al-Yamani berkata kepada Ibnu Mas'ud, bangunlah dan lihatlah waktu apa sekarang ini. Maka Ibnu Mas'ud lalu bangun, ia menghampiri Huzaifah dan berkata, langit sudah merah. Maknanya dah hampir nak pergi masuk kepada waktu fajar kan. Masuk waktu fajar. Huzaifah memungkas. Lalu maknanya Huzaifah pun bangun, lalu dia pun berkata, aku berlindung kepada Allah dari perjalanan pagi menuju ke neraka. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya Allah, biarlah perjalanan hidup hari ini jangan sampai melakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab para sahabat bangun pagi-pagi doa kan. Kita bangun pagi-pagi capai Facebook, capai WhatsApp, tengok dulu apa yang bab malam tadi tidur tak tahu apa berlaku. Itu kita tuan-tuan kan. Jadilah seperti mana sahabat ini, mereka bangun pagi-pagi berdoa kepada Allah, minta perlindungan dan sebagainya kan. Maka pada satu hari Marwan menemui Abu Hurairah. Marwan berkata, ya Allah, ringankanlah bebannya. Beban apa? Abu Hurairah. Maka tetapi Abu Hurairah berkata, menyahut, ya Allah, beratkanlah. Lalu Abu Hurairah tiba-tiba menangis seraya berkata, demi Allah, aku menangis bukan kerana sedih kehilangan dunia ini, dan juga bukan kerana gelisah harus berpisah dengan kalian, tetapi aku sedang menunggu salah satu di antara dua khabar dari Tuhanku, apakah aku akan ke neraka ataupun ke syurga. Ni para sahabat ni orang-orang yang cukup bimbang dengan kehidupan. Kehidupan dunia pun mereka bimbang, kehidupan akhirat pun mereka bimbang. Bimbang kalau dekat atas dunia ni buat amalan Allah Ta'ala tak terima, mereka cukup bimbang kan. Sedangkan mereka punya amalan banyak, amalan mereka banyak. Ibnu Mas'ud, amalannya banyak. Abu Hurairah, amalannya banyak tuan-tuan kan. Tapi mereka bimbang kiranya ibadat mereka Allah Ta'ala tak terima. Dan dalam soal keakhiratan pula mereka bimbang, sama ada masuk neraka ke masuk syurga. Lagi kat dunia lagi mereka dah bimbang dah kan. Walaupun mereka melakukan kebaikan ke atas muka bumi. Sebab Allah Ta'ala atas pekerjaannya, kalau dia nak masukkan orang buat baik masuk dalam neraka pun tak ada masalah bagi Allah. Kalau nak masukkan dalam orang buat jahat masuk syurga pun, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak apa siapa-siapa boleh buat. Maka para sahabat ni dia punya kebimbangannya banyak. Hanya tak tahu bagaimana walaupun buat amalan Allah Ta'ala masuk jadikan ahli neraka ataupun ahli syurga tuan-tuan. Jadi bagaimana kebimbangan para sahabat ini dalam kehidupan amat luar biasa sama sekali kan. Mereka tak senang sehinggalah mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, baru mereka rasa puas dengan ibadat yang mereka lakukan, bahawa Allah Ta'ala menjanjikan wa'dallahi haq, bahawa janji Allah Ta'ala itu adalah benar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah Ta'ala meredai seseorang hamba, ni kita hari ni cari redha Allah kan. Kita semayang, kita ibadat, kita baca Quran, kita zikrullah, nak cari redha Allah, bukan cari redha makhluk kan. Cari redha Allah. Kalau Allah Ta'ala dah redha, semua jadi mudah kan. Sama juga hari ni kalau kita makan tuan-tuan, kita makan kita nak berkat, sebab tu kita baca Allahumma barik lana, ya Allah ya Tuhanku berkat kan. Kita makan, kalau Allah Ta'ala tak berkat kan, tak jadi masalah, dia jadi susah. Kenapa? Yang kita makan tak membantu kita nak buat taat pada Allah. Sebab tu kita baca, kita bila makan kita suruh doa, disuruh doa minta berkat. Bagaimana? Kerana berkat ni membantu untuk buat taat. Kita makan hari ini tuan-tuan, makan sikit tapi dia
dia berkat kerana apa? Makanan tu kalau dia berkat, dia tak mudarat bagi kita. Hari ni orang makan banyak, kerana makanan tak ada berkat, dia jadi masalah, kan? Datang penyakit, darah tinggi ada, kencing manis ada, gaut ada dan sebagainya. Kerana apa? Kerana makanan tu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita makan bismillah ala barakatillah, ya Allah, dengan nama Engkau aku minta berkat dengan makanan ni. Supaya apa? Dengan kita makan, dia boleh bantu kita buat taat. Malam boleh bangun sembahyang, kan? Mampu dengan kekuatan boleh pergi ke masjid, boleh pergi berjamaah, pergi ke kuliah. Bab makanan yang kita makan jadi berkat. Jadi dengan sebab itu juga dalam soal ibadat kepada Allah, kita nak cari redha Allah, bukan cari redha lain-lain. Maka dengan sebab itu dia berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat maut, pergilah kepada si fulan dan datanglah kepadaku dengan membawa rohnya untuk aku. Beri kesenangan. Bagiku amalannya sudah cukup. Aku telah mengujinya, tetapi aku mendapati seperti yang aku inginkan. Malaikat maut turun, turun segera, makna dengan segera turun bersama dengan 5,000 malaikat yang lain, semuanya membawa tongkat yang terbuat daripada kayu manis dan akar-akar pohon za'faran. Para malaikat itu lalu menyampaikan kepadanya khabar gembira tersebut. Ini waktu orang saat dia mati, kan? Jadi kan kita dah baca dah, malaikat maut kalau dia datang waktu orang ni dia sakratul maut, dia ni orang baik, maka malaikat akan datang dengan penuh keindahan. Jadi itu sudah menjadi satu khabar gembira bagi orang yang nak mati, dia selesa, kan? Jadi bila Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang nak mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha dia, maka turun malaikat maut dengan 5,000 orang malaikat yang lain, membawa kepadanya harum-haruman. Lalu mereka membentuk 2 barisan untuk persiapan keberangkatan roh itu. Sebab tu tuan-tuan, roh orang-orang baik, orang soleh ni akan diiringi oleh malaikat seperti mana perantin, untuk bertemu dengan Allah. Kalau orang soleh, amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, roh ni akan diiringi oleh malaikat seperti mana mempelai, dengan bunga-bunga, bau-bauan diiring, naik, rohnya naik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang-kadang bila amalan ini baik, tapi sampai langit pertama tak lepas. Kerana apa? Malaikat penjaga langit kata, ni siapa punya roh ni? Amalan siapa ni? Dia kata ini fulan bin fulan. Balingkan balik ke muka dia. Kerana ni orang yang maknanya dusta dalam buat amalan. Allah, sultan tu tuan-tuan. Ini yang paling kita bimbang kali, kan? Jadi kita bayangkan bagaimana roh ni diiringi oleh para malaikat dengan bau-bauannya. Lalu mereka membentuk barisan persiapan keberangkatan roh itu. Mereka membawa kayu manis. Ketika melihat mereka itu, iblis meletakkan tangan ke kepala, kemudian menjerit sekuat-kuatnya. Kenapa? Sebab tentera iblis bertanya. Siapa dia tentera iblis ni? Syaitan. Dia iblis, bawahnya syaitan, bawahnya jin-jin tu, termasuk semua, kan? Mereka ni semua daripada satu golongan, kan? Satu golongan. Adapun ada apa tuan kami? Rupanya syaitan pun ada bosku dia, ialah iblis. Tuan-tuan, iblis menjawab, apakah kalian tidak melihat hamba itu telah diberi kehormatan? Apa kalian tidak menjalankan tugas terhadapnya? Mereka berkata, kami telah berusaha keras menggodanya, tetapi ia dilindungi oleh Tuhannya. Bayangkan, kalau kita ni dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan ini dia tidak ada kuasa untuk mengganggu kita, tuan-tuan. Kan? Ini semuanya atas maknanya rahmat, atas maknanya nikmat yang Allah Ta'ala beri, kan? Sebab tu kalau kita rasa kita ni senantiasa digoda, sentiasa maknanya ni ditipu daya oleh syaitan atau bisikan, maka Rasulullah SAW menyuruh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim banyak-banyak, kan?
baca auzubillah, minta lindung daripada syaitan yang direjam, kan? Jadi itu dia. Kemudian berkata Hasan Al-Basri, tidak ada kesenangan bagi orang beriman melebihi perjumpaan dengan Allah. Maknanya tak ada nikmat yang paling besar. Orang ni, tuan-tuan, orang beriman ni tak ada nikmat yang paling besar. Orang masuk syurga, nikmat dah. Kerana orang masuk syurga tu, tuan-tuan, dah dapat nikmat dah. Nikmat tu kalau sekiranya syurga ni belum masuk lagi, kalau di dalam kubur, kalau dia maknanya dapat nikmat, itu dah cukup besar dah. Tuan-tuan bayangkan orang, tuan-tuan baca dalam kitab akidah ahli sunnah wal jamaah tentang beriman dengan hari kiamat. Orang yang terakhir sekali masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk syurga Allah. Dia keluar daripada api neraka, dia keluar tu, dia rasa Allah, tidak ada orang yang paling mulia, paling hebat pada waktu ini, yang paling nikmat melainkan aku lah. Baru dapat keluar, tuan-tuan. Sedangkan orang lama dah masuk dalam syurga Allah, dia dapat keluar je. Makna itu satu nikmat. Dalam keadaan dia keluar tu merangkak. Tengok sifat orang yang keluar daripada neraka, dia merangkak. Keluar daripada neraka. Lalu bila dia keluar, dia mengangkat tu, tubuh badannya masih lagi dijilat oleh api lagi. Tapi dia dah rasa nikmat yang cukup besar. Bayangkan orang kalau masuk syurga Allah, tuan-tuan. Dan nikmat yang paling besar bagi penghuni syurga apabila melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu nikmat yang paling besar. Hari ni, tuan-tuan, kita ibadat, kan? Maksudnya melihat di situ ialah melihat keagungan Allah. Kalau kita kata melihat wajah ni, dia kena ditakwilkan. Kalau kita kata melihat wajah, Allah Ta'ala berwajah pula, laisa kamitsli syai', kan? Makna maha suci Allah Ta'ala menyerupai sesuatu. Maka melihat wajah ini ialah melihat akan keagungan Allah, ataupun melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana manusia melihat akan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga, semua muka-muka yang melihat akan jadi berseri-seri. Hari ni semua comot nak. Hari ni, tuan-tuan, muka semua macam-macam gaya ada. Datang kedut ada, nak. Ketika mana mereka ni melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka balik bertemu dengan isteri dia, maka isteri dia kata, kenapa abang lagi bertambah cantik ya? Allahu Akbar, tuan-tuan. Kan? Sedangkan mereka dapat maknanya nikmat syurga, muka-muka mereka atau tubuh badan mereka dikembalikan dalam umur 40-an. Kan? Umur 40-an. Semuanya muka 40-an. Jadi jangan risau, yang cekung-cekung, yang tua-tua jangan risau. Buat je ibadat, besok Allah Ta'ala kembalikan muda balik. Umurnya 40-an. Kan? Jadi ketika mana mereka bertemu dengan Allah, mereka dapat isteri yang cantik dan mereka jadi muda belia balik. Isteri akan lihat dengan keadaan perasaan ghairah, tengok suami tengok isteri dalam keadaan ghairah, kerana muka jadi muda semua. Tapi bila mereka bertemu dengan Allah, mereka balik, isteri jadi terkejut. Kenapa? Isteri-isteri yang menjadi pasangan dia dalam syurga terkejut. Kenapa abang hari ni lagi bertambah cantik? Masya Allah, kerana melihat wajah Allah Ta'ala. Ini kelebihan, tuan-tuan, orang masuk syurga Allah. Nikmat yang terakhir yang diberi kepada penduduk ahli syurga, iaitu melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak ada nikmat yang paling besar. Kalau hari ni kita melihat, tuan-tuan, mulut kita akan rasa cantik, kita cakap cantik. Mata kita kata. Tetapi apabila mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh anggota akan merasakan kesedapannya. Bukan mata je, mulut je, semua anggota. Hari ni kita ibadat, Rasulullah kata dalam bab ihsan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau sembah seolah-olah engkau lihat. Kita tak lihat, tak nampak pun. Tuan-tuan, kita ibadat, kita melainkan kita nampak dinding sejadah, tak nampak gambaran.
Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau sekiranya tak sampai kepada makam engkau melihat Allah ketika mana ibadat, seolah-olah Allah Ta'ala melihat kita. Itu pun tak nampak juga. Nah, kita ibadat kepada Allah, maka masuk dalam syurga, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi. Kan? Maka bila Allah Ta'ala bertanya kepada penduduk-penduduk syurga, ada tak nikmat lagi yang kamu belum terima? Ya Allah, dah tak ada lagi. Ini dah kami dah rasa cukup dah. Nah, kami dah rasa cukup. Allah Ta'ala kata ada lagi nikmat yang paling besar yang ni, yang semuanya akan rasa ini cukup satu kepuasan, iaitu melihat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni kita tak nampak. Ibadat tak nampak. Kan? Cuma dalam kiasan hadis saja. Besok masuk syurga, tuan-tuan, nikmat yang besar. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kata Hasan Al-Basri, tidak ada kesenangan bagi orang yang beriman melainkan berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang dikurniakan berjumpa dengan Allah, maka kematian adalah saat-saat kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian, kejayaan dan kehormatan. Sebab orang yang rasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab tu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, bila ditanya, tuan tak nak hidup, tak nak hidup panjang ke? Aku dah tak mau hidup panjang dah. Sekarang kerinduan aku kepada Allah melebihi daripada segala-galanya. Aku nak bertemu dengan Allah sekarang. Sebab tu tuan-tuan, dia tak mau tangguh-tangguh mati. Aku nak mati. Ya. Kita ni kalau boleh minta panjang lagi kan. Kalau malaikat maut datang, malaikat bagi 2 minggu lagi boleh. Kan? Bagi minta 2 minggu lagi. Orang-orang ni tak nak. Kalau mati, aku cepat nak mati sebab nak bertemu dengan Allah. Berbeza, tuan-tuan. Kenapa? Mereka cukup rindu. Kan? Mereka dah nampak akan kenikmatan-kenikmatan yang akan diterima di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjelang ajal, Jabir bin Zaid ditanya, apa yang anda inginkan? Ia menjawab, aku ingin menatap wajah Al-Hasan, iaitu Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri datang menjenguknya, Jabir diberitahu, inilah Hasan. Perlahan-lahan ia membuka matanya untuk memandang Hasan. Lalu ia berkata, wahai saudaraku, saat ini demi Allah aku pamit, makna minta izin kepadamu untuk pergi, entah ke syurga atau entah ke neraka. Pamit tu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia lama, tuan-tuan. Minta izin, minta izin. Menjelang wafatnya Muhammad bin Wasi berkata, wahai saudara-saudaraku, selamat tinggal. Sebentar lagi aku akan pergi, entah ke mana, entah ke neraka atau menuju ampunan Tuhanku. Orang soleh ni, itulah dia. Mereka, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi hint kat dia. Mereka tahu. Macam kita pun boleh juga. Di antara amalan-amalan orang soleh. Kalau kita ni hendakkan macam ni, seperti mana matinya orang ni, dia dah diberikan alamat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lazimkan baca tiap-tiap hari. Lepas daripada pagi, lepas maghrib baca 10 kali laqad ja'akum. Orang baca laqad ja'akum ni amal, kan? 10 kali pagi, 10 kali petang, kan? Nanti saya waktu saat-saat dia nak mati ni, Allah Ta'ala bagi ilham kat dia, kan? Sama ada apa yang dibaca tu dia lupa. Kalau dah baca tu dah tak ingat, kira-kira siap-siaplah beli kain kapan. Oh, ustaz takutlah macam tu. Takut tak payah amal, kan? Ni amalan-amalan, tuan-tuan. Amalan Allah Ta'ala beri, tunjukkan kepada kita. Sebab tu ada satu kisah berlaku kepada salafus soleh. Dia ni baca Quran, tuan-tuan, khatam 3 hari, khatam sekali 3 hari. Dan amalan laqad ja'akum tak pernah ditinggalkan. Satu hari dia baca Quran, sampai kepada ayat yang dia baca tu dia lupa. Laqad ja'akum, dia lupa. Dia baca-baca tak boleh pergi. Dia suruh anak dia buka. Ayat apa yang dia lupa? Rupanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka dia pun berpesan kepada anak-anak dia, bersiap-siap, ayah dah tak lama lagi. Selepas daripada itu, seminggu selepas daripada itu, dia pun wafat, meninggal dunia.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya apa? Kalau kita beramal, kita ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Kalau kita orang yang tak baik, kan? Kalau kita ni orang yang tak banyak amalan, kita boleh menggandakan amalan kita kepada Allah. Amalan, siapa nak buat, siapa tak nak buat tak payah, kan? Boleh tinggal, tak ada masalah, bukan wajib, kan? Bukan satu perkara yang wajib. Ini amalan-amalan orang-orang salafus soleh daripada kita, kan? Jadi dengan sebab itu, kalau kita rasa dia ada kebaikan, kita buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebahagian orang berangan-angan untuk tetap berada dalam saat-saat kematian. Ia tidak ingin dibangkitkan untuk menerima balasan pahala atau seksaan. Sebab kematian tu dah cukup dah. Kalau sekiranya dapat baik, dah tak mau lagi dah pindah-pindah lain. Sekiranya kematian itu satu seksaan, tak mau bangkit pergi tempat lain. Cukuplah seksaan tu tuan-tuan. Kalau masuk tempat lain yang lebih seksa daripada itu dah memada dia punya seksaan. Mereka takut lagi kalau masuk dalam tempat yang lagi dahsyat daripada itu. Makna dalam kubur tu dah satu seksaan yang cukup berat dah mereka terima. Demikianlah kekhawatiran mengalami kematian dalam kondisi su'ul khatimah telah membuat sedih hati orang-orang yang arif. Sebab hal itu merupakan salah satu petaka besar yang menyertai kematian. Dalam hidup ni, sama ada khatimah ataupun husnul khatimah. Mana orang yang mati su'il khatimah ni adalah orang-orang yang menemui kecelakaan dalam kehidupan. Waktu saat mati, mati dalam keadaan yang buruk. Bagi orang-orang yang arif, yang mengenal akan Tuhannya dengan sifat dan af'al dan asma'nya, maka ini sudah cukup memberi pengajaran kepada mereka. Takut kalau mati su'il khatimah ni, cukuplah memberi pengajaran bahawa selepas-lepas daripada itu, banyaklah kesusahan dan penderitaan yang akan ditempuh, kan? Sebab hal ini merupakan satu perkara petaka besar yang menyertai kematian, dan kami mengupas makna su'il khatimah dan besarnya rasa takut orang arif dan tersebut. Kitab tentang takut dan harapan kita tidak perlu sehingga tidak perlu lagi membahasnya. Jadi ni tuan-tuan nak tengok takut dan harap ni masuk dalam bab khauf wa raja'. Nanti kalau buka dalam kitab tasawuf, pergi kepada tajuk ni, maknanya khauf wa raja', kan? Baca cerita khauf dan raja' ni macam mana, kan? Dia punya huraian dia. Kitab yang paling mudah yang membicarakannya, peringkat awalnya ialah kitab Penawar Bagi Hati. Baca ni khauf wa raja' ni, macam mana dikupas oleh ulama tentang masalah khauf wa raja' ni, kan? Dan ni kita akan dapat maklumat banyak insya-Allah. Masuk kepada tajuk kita, keadaan yang disukai pada orang yang menemui ajal. Ketahuilah sesungguhnya yang disukai dari orang yang sedang menjelang ajal ialah ketenteraman dan ketenangan. Mana orang yang nak mati ni tuan-tuan, tak ada saat yang paling dia suka. Kalau dia saat dia mati, dia dapat ketenteraman. Maknanya kemudahan dalam saat mati ni. Saat roh nak keluar, dia senang, kan? Saat dia nak mati, tak susah, tak menyusahkan orang lain, kan? Ini tuan-tuan, dari lidahnya terucap 2 kalimah syahadah. Tak perlu ajar. Orang tak perlu ajar, tak perlu talqinkan kepada dia la ilaha illallah, tak payah. Orang yang tenteram, orang yang tenang, taat dia kepada Allah waktu hidup, tak perlu ajar. Itu semua keluar sendiri. Macam mana boleh keluar sendiri? Sebab amalan. Amalan dia tuan-tuan. Kalau kita hari ni tiap-tiap hari tak pernah, mulut tak pernah zikir, lagu je, kan? Besok waktu nak mati, itu keluar. Orang yang zikir dia RM2, RM2, besok keluar tu. Waktu nak mati, itu juga keluar. Tuan-tuan, RM2, besok mati, itu juga keluar. Kan? Dia ikut macam mana zikir dia tiap-tiap hari. Lepas tu tuan-tuan, kan?
Di atas dunia ni jangan selalu menyanyi, kan? Dah tua melalak main kalau ada rumah kahwinnya karaoke. Besok bimbang jadi gitu. Lazim zikir. Kan? Besok takut keluar itu juga. Kan? Seperti mana hidup, maka itu pengaruh dia waktu dia saat mati. Ini paling kita bimbang. Kan? Orang yang taat kepada Allah atas dunia, zikirnya banyak, itu juga yang akan keluar waktu saat apa yang dia waktu mati. Maka tak perlu ajar amalan dia. Dan dari hatinya pula punya sangkaan baik kepada Allah. Ini orang yang maknanya menjelang saat mati dalam keadaan tenteram, sangka baik dengan Allah. Kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan 3 hal pada orang yang tengah sakratul maut. Orang yang sakratul maut ni kita perhati 3. Pertama, keningnya akan berkeringat. Dia akan berpeluh. Ni orang yang nak mati, orang yang saat sakratul maut. Ni tanda-tanda tuan-tuan. Kemudian berair 2 matanya. Ni air ada basah peluh. Di antara mata dia ada basah peluh. Kan? Dan kering kedua bibirnya. Bibir je dia macam mengelupas, kering. Nak? Tu. Berarti rahmat Allah Ta'ala turun kepadanya. Itu sebab tanda-tanda kita nak tengok mayat ni orang soleh tak ada soleh. Tengok waktu dia mati, tengok kening dia. Ni tanda-tanda yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda orang ni mati soleh. Berpeluh. Nak tengok berpeluh. Ada air. Ni bibir kering. Tu tanda makna Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia. Tak tahulah tuan-tuan pernah tengok mayat-mayat macam ni tak? Saya Allah Ta'ala izinkan, kan? Kita lihat sendiri, kan? Dia berpeluh badan ni, peluh, kan? Kita rasa dia punya pipi ni panas, tuan-tuan. Panas, kan? Dah meninggal lama dah, tapi peluh lap dia basah, kan? Kalau kita lap, dia berkeringat, dahinya berkeringat, kita lap, dia keluar peluh macam orang hidup, kan? Mayat dah 5-6 jam, tapi tangan masih boleh macam ni lagi. Kita baju tak buka, dia tak buka lagi baju. Kita bukakan dia baju, dia baju putih pagoda dia tu, kita boleh tarik macam ni tangan dia, walaupun 5-6 jam dah mati dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini cukup luar biasa. Kita tak tahu macam mana. Kita besok mati tak tahu macam mana, tuan-tuan. Kan? Adakah kita dapat yang macam tu? Wallahu a'lam. Kita harap sangka baik dengan Allah supaya kita mati besok macam tu keadaan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi jika ia kelihatan seperti orang yang tercekik, ataupun merah warna kulitnya dan pucat kedua bibirnya, maka ini adalah akibat azab Allah Ta'ala kepada dia. Ini gambaran yang Allah Ta'ala tunjuk. Kita nak tengok orang mati baik tak baik, tanda-tanda Rasulullah dah sebut dah pada kita dah. Supaya tanda-tanda ni jangan berlaku pada kita, maka hidup kat atas dunia buatlah taat kepada Allah. Buat taat, tuan-tuan. Allah Ta'ala beri sempat pada kita masa, ada masa lapang, Allah Ta'ala beri rezeki pada kita, ada harta, boleh sedekah, boleh infak, tuan-tuan. Maka janganlah kita sia-siakan peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Ta'ala bagi kita sihat, boleh berjalan untuk pergi ke masjid, kan? Ada kekuatan untuk berdiri semayang, berdirilah semayang, jangan semayang duduk, kan? Allah Ta'ala beri kuat pada kita. Jangan sesekali jadi orang malas dalam buat ibadat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah pergi sembahyang berjamaah. Para sahabat cangking Rasulullah sehingga kaki Rasulullah tu, anak jari Rasulullah, anak jari kaki tu menyeret ke bumi, bergalur tempat tu, kan? Tapi Rasulullah tak pernah sembahyang seorang diri. Walaupun waktu sakit Rasulullah sembahyang berjamaah juga. Kita hari ni demam je, tuan-tuan. Hujan je tak sampai. Tapi bukan nak kata, tuan-tuan, hari ni memang hujan lebat lah, memang nak buat macam mana, kan?
Mungkin awak tak ada kenderaan nak sampai, wallahu alam kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah dah tunjuk sebagai panduan kepada kita, dan hadis ini diriwayatkan oleh dia merupakan satu riwayat yang sahih, kan? Supaya besok kita jangan jadi yang demikian. Kalau sekiranya Allah Ta'ala mematikan kita, biarlah Allah Ta'ala menampakkan tanda-tanda orang saleh, supaya anak-anak kita boleh lihat akan kesalehan kita. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan, tentang lidah yang lancar mengucapkan kalimah syahadah. Itu adalah petanda yang baik. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Maka dia kata tuntunlah, iaitu pandulah, ajarlah kepada orang-orang yang hendak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita datang menziarah orang yang tengah nazak, maka ajar dia, ajar dia dengan kalimah la ilaha illallah. Nampak kalau dia waktu tu dia berhenti, ajarkan balik. Tapi kalau dia ke mana dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, cukup, biar dia berjalan sendiri, sehingga maknanya waktu tu dia leka balik, maka talkinkan balik, supaya kalam dia sampai roh dia keluar daripada tubuh dia. Biarlah dengan kalimah yang tayyibah, insya-Allah dengan kalimah tayyibah ini akan menyebabkan dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati pertemuan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.